أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak, juga tak dilupakan tetamu-tetamu hadrah kumpulan yang baru saja menghiburkan kita tadi dan akan bersambung pula selepas daripada kuliah ini. Semua yang hadir pada malam ini, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang hakikatnya tuan-tuan dan puan sekalian turut hadir bersama-sama kita pada malam ini malaikat yang mulia, dengan kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah kurniaan, segala rezeki, segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipanjangkan. Alhamdulillah, masih direzekikan, dipinjamkan kepada kita. Termasuklah dengan nikmat rezeki ini dapat dilaksanakan program dan majlis yang sangat hebat, yang gilang gemilang ini. Alhamdulillah, yang seperti disebutkan tadi, Masya Allah, dah bermula daripada semalam, kemudian siang tadi, daripada pagi, kemudian sambung pula sampai ke malam ni. Yang mana-mana tuan-tuan puan, kita doakan mudah-mudahan dia bukan semata-mata berprogram, bukan semata-mata beraktiviti, bukan semata-mata berjumpa-jumpa, akan tetapi ia menjadi satu daripada taqarrub amalan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan, termasuk anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan syukur atas pertemuan kita pada malam ni, pertemuan yang pertama kalinya, walaupun saya selalu sebenarnya berada di Kesuma ini berkuliah, bahkan adik saya pun ada di Semenyih Parkland. Tapi nak kata tuan, itulah orang kata jodoh, belum ada jodohnya, belum ada rezekinya, maka tak adalah bertemu, tak adalah berjumpa. Dan alhamdulillah, inilah pertemuan kita untuk kali yang pertama dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakdirkan pula pertemuan ini untuk niat dan tujuan yang sangat baik, iaitu untuk sama-sama kita menambahkan kecintaan dan ingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru tuan-tuan puan, apa pun niatnya kita keluar tadi, saya tak tahu lah, masing-masing ada yang hadir tadi ikut niat datang ni nak makan ke, kan, ataupun datang tadi niat nak dengar kumpulan nasyid ke. Belum terlambat,
ya? Apa pun tujuan niat kita keluar daripada rumah tadi, sama-samalah kita luruskan, sama-samalah kita betulkan niat masing-masing agar hadirnya kita pada malam ini sebenar-benarnya lillahi ta'ala, ya? Bukan mata-mata datang sebab kemungkinan anak kita dapat hadiah aja lagi, kan? Ataupun datang sebab apa? Bukan kan tak datang, kau orang tanya mana kau, aku rasa ada kat rumah, apa hal tak datang? Datanglah tunjuk muka, kan? Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan muka itulah tujuan kita hadir pada malam ini, semata-mata sepenuhnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Nak bercerita tentang Nabi SAW, hatta tentang kelahiran dan keputeraannya pun sebenarnya sangat panjang, ya? Banyak benda nak disebutkan, dan sebenarnya sebahagian daripada Nabi SAW itu dah disebutkan dalam nasyid tadi pun. Jangan cuma faham tak faham je lah, cuma mungkin kita perasan ke tidak je. Banyak benda disebutkan di dalam nasyid tadi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kalau sempat saya akan sebut beberapa perkara lah. Yang kita mulakan tuan-tuan tentang pribadi Nabi SAW, terutamanya rupa bentuk baginda. Ini apa yang sebenarnya boleh saya katakan sampai ada amalan, terutamanya apa yang bahkan menjadi kebiasaan sebahagian orang Melayu kita. Saya tak tahu di sini, di kawasan Semenyih Beranang ni, wallahualam. Tapi dulu-dulu tentang itulah apa yang diamalkan oleh sebahagian orang kita, terutamanya kaum ibu lah selalu jadi mangsa ni, kan? Ketika anak berada dalam kandungan dengan niat, dengan tujuan supaya anak tu rupanya elok, supaya anak tu nanti lahir semenggahlah rupanya. Ramai dulu-dulu orang kita membaca surah Yusuf, kan? Surah Yusuf sebab apa? Sebab dikatakan Nabi Yusuf AS tu rupanya terlalu elok, kan? Nak kata apa, handsome ke, lawa ke, segak ke, kacak ke, begitulah. Sehingga kan adalah muslimat-muslimat kita yang mengamalkan surah Yusuf ketika bayi dalam kandungan, kan? Merangkak-rangkak baca. Tak apa baca pun tak tahu. Macam mana Ustaz? Rupa saya dengan lelaki saya tak berapa nak elok, kan? Inilah usahanya. Dia ingat boleh jadi upung lain kot. Masalah tuan sebenarnya, duk baca surah Yusuf, baca surah tu, kan lahir rupa jiran sebelah macam mana, kan? Sudah. Ya nak rupa macam orang lain, memang rupa orang betul. Mana rupa kita ni tak ada pun. Ini dah tuan-tuan, kita nak sebutkan sikit tentang rupa Nabi Allah Yusuf AS. Sebenarnya ada hadis, saya tak tahu kenapa tak disebutkan kepada kita lah. Mungkin ialah banyak sangat hadis dan sebagainya. Ada di sana hadis-hadis sahih, antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi SAW tentang rupa Nabi kalau dibandingkan dengan rupa Nabi Allah Yusuf AS. Ini mungkin kau ada yang merancang-rancang untuk dapat zuriat lagi, dapat anak lagi, dah diumumkan pun allowance-nya, kan? Tak pernah dengar, kan? Lahir-lahir anak dapat allowance ni, tutup kilang pun buka balik kilang. Ada tak tahu tuan-tuan? Cuma nak bagi tahunya tentang rupa Nabi kita SAW. Satu benda yang kalau boleh mula malam ni tolonglah kita betulkan. Disebut sendiri oleh Nabi SAW, fa iza huwa qur'utiya syatrul hasan, atau kama qala Rasul SAW. Nabi kita menyebutkan hakikatnya Nabi Yusuf itu, yang kita kata punya elok, punyalah hebat kacak rupa. Ini memang realiti, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yusuf pun ayat 31. Bayangkan orang yang pisau di tangan pun tak sedar pisau itu melukakan jari. Ini boleh tengok sini surah Yusuf atas sekali ayat 31. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin. Zulaikha tu dikumpulkan semua perempuan-perempuan yang orang kata yang mengumpat-ngumpat dia tu, dikumpul semua, ditunjuk rupa Nabi Yusuf. Memang bila keluar Nabi Yusuf tu, qulna hasya lillah, terperanjat semua, ma hadza basyaran, ini memang bukan orang ni, kan? Jadi perempuan tu pun mengaku Nabi Yusuf ni memang lain macam rupanya, ini memang bukanlah manusia, in hadza illa malakun karim, ini memang malaikat lah, luka jari pun tak perasan. Yang menarik tuan sekalian, kalau begitulah rupa Nabi Allah SAW, rupa Nabi kita macam mana? Ini Nabi sebut dalam hadis sahih, fa idza huwa qur'u tiya syatrul hasan. Rupa-rupanya
Nabi Yusuf AS yang begitulah melegenda, kan, ma'ruf, terkenal, elok rupa, cantik, handsome dan sebagainya. Kata Nabi SAW, bahkan Nabi Yusuf itu hanyalah separuh daripada kesempurnaan rupa Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadis ini sebut perkataan syatra. Syatra ni kalau tuan-tuan siapa yang tahu, ia seumpama perkataan nisfu. Kan, nisfu ni bukan yang dah meninggal dunia tu saja. Nisfu ni maksudnya adalah separuh. Kan, nisfu Syaban apa dia? Mungkin kat sini pun sambut malam nisfu Syaban, baca Yasin berapa kali apa semua, siapkan doa-doa. Nisfu tu maksudnya separuh. Dan inilah kata Nabi, hakikatnya Nabi Allah Yusuf itu hanya sebahagian saja daripada kesempurnaan rupa Nabi Muhammad SAW. Mana tuan sekalian, rupa Nabi kita lah yang paling elok, yang terindah, kan. Kalau kata markah tu 100, penuh markahnya. Dalam macam yang sama, Nabi Yusuf yang sampai orang tengok pun boleh pening, sampai jari luka pun tak perasan. Ia tidaklah sampai ke tahap sempurnanya rupa Nabi kita SAW. Ini hakikat yang saya tak tahu kenapa kita tak tahu, kita tak perasan. Dalam macam yang sama, tuan-tuan, bila kita kata rupa Nabi kita sebenarnya markah penuh, sempurna, mungkin timbul satu isu. Ustaz, kalau kita baca dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf tu punyalah handsome, sampai Zulaikha pun pening tengoknya, kan. Tuan-tuan kalau baca dalam Al-Quran tu, Masya Allah, Nabi Yusuf digoda dengan cara yang saya tak tahu kita-kita ni boleh tahan ke tak. Nabi Yusuf tu kalau kita baca dalam surah Yusuf, baginda digoda sampai ke tahap yang pertamanya apa? Yang pertama, Zulaikha tu sampai tutup semua pintu tingkap, wa ghallaqatil abwab. Ya, kalau albab yang jadi watak dari cerita piramid kan, albab, dan albab tu satu pintu. Tapi kalau banyak dia dalam bahasa Arab sebut abwab, itu Zulaikha buat. Sebelum dia ajak Nabi Yusuf tu buat benda jahat, dia tutup semua pintu tingkap, CCTV apa semua tak ada. Kan, memang tak nampak lah. Wih, kalau gitu digoda orang, tak tahu apa jadi, tercabut habis lah, kopiah, serban, janggut semua tercabut. Kalau macam itulah digoda orang melakukan kejahatan. Dalam macam sama, ditutup pintu tingkap apa semua nak goda Nabi Yusuf, kan. Memang terbalik kot lah ceritanya. Kemudian dia kejar-kejar lah Nabi Yusuf tu, kan. Orang beriman, memang dia tak ada layan lah, kan. Memang beriman yang next level punya. Orang ajak pun dia tak nak. Tapi dalam keadaan begitu pun Nabi Yusuf dikejar, punya dahsyatan, bahkan sampai ke tahap koyak bajunya ketika dikejar oleh Zulaikha. Dia tuan-tuan bayang ni lah macam mana rupa Nabi Yusuf tu, kan. Sampai perempuan yang kejar, sampai koyak baju, sampai tutup habis pintu nikah. Dia persoalannya, kalau Nabi Yusuf yang rupanya hanya separuh daripada kesempurnaan rupa Nabi kita SAW, Ustaz, kenapa Nabi kita tak pernah kena kejar? Kan? Kenapa Nabi kita sepanjang hidup tak pernah koyak baju, tak pernah orang sampai tutup pintu tingkap nak ngajak benda tak elok? Kenapa tak jadi macam tu kat Nabi kita? Bila kita katakan Nabi Yusuf sampai macam tu, digoda oleh Zulaikha. Ini pun satu hal, tuan-tuan. Ni kalau adalah siapa-siapa yang akan kahwinkan anak ke, buat penuhi kahwin ke, kalau boleh rentikanlah doa yang popular kan. Apa dia? Selalu kita akan baca dalam doa, ya Allah, satukan hati mempelai ini seperti Zulaikha dan Yusuf, kan. Itu yang selalu didoakan. Sebenarnya tuan-tuan, kalau betul-betul kita baca Al-Quran, cerita Zulaikha tu berhenti sampai dia menjarakan Nabi Yusuf. Maknanya dia memang Al-Quran sebut tu dijahat betul sebenarnya. Bayangkan dia punca Nabi Yusuf di penjara, sampai situ lah ceritanya. Lepas tu cerita Nabi Yusuf penjara, lepas tu tak adalah pasal Zulaikha. Yang maknanya Al-Quran memang tak pernah sebut adanya perkahwinan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Tak ada, tuan-tuan. Dia takut-takut sebenarnya kita yang kahwinkan dia orang, kan. Dan tiba-tiba kita kata berkahwin dia orang dalam doa. Al-Quran pun tak cakap dia orang kahwin. Ini apa yang sebenarnya kisah tersebut. Maka persoalannya, tidak adanya gangguan begitu ke atas Nabi, kan, walaupun bentuknya rupa sempurna. Orang kata terpaling handsome sekali lah. Dan inilah apa yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi kita tidak ada gangguan seperti itu, kan. Tak ada orang sampai nak kejar, ajak bawa maksiat, ajak bawa benda tak elok dan sebagainya. Jawapannya, tuan-tuan,
Seperti yang dijelaskan salah seorang daripada ulama besar yang baru juga meninggal, Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, ulama besar Mekah, baru meninggal juga 3-4 bulan kemudian. Dia menyebutkan Nabi SAW beza dengan Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi kita ini dikurniakan dengan Al-Haibatul Jalaliyah wa Daw'un Nuraniyah. Maknanya rupa Nabi ini disebutkan sebagai rupa yang ada ketokohan dan kewibawaan. Maknanya orang tengok rupa Nabi ni orang tak terbayang dah buat maksiat. Tengok rupa Nabi tak terbayang hawa nafsu. Tapi sebaliknya, sahabat bahkan musuh bila tengok rupa Nabi SAW, yang berlakunya apa? Yang berlakunya mereka tunduk dengan tunduk yang luar biasa. Taat yang lain macam. Dahsyat tuan-tuan. Kalau nak compare taat sahabat dengan kita ni, orang malu lah. Oleh kita tak ada apa pengorbanan kita buat. Itu perbezaan dia. Bila mana Nabi SAW rupanya yang terlalu hebat, 100 kalau kata markah tu, tapi dia punya hasil tu tak seperti orang tengok Nabi Yusuf. Orang tengok Nabi Yusuf sampai pening, sampai nak buat maksiat, ajak buat benda tak elok. Bila tengok Nabi kita SAW, reaksinya adalah tunduk dan juga beriman. Saya bagi contoh, tak nak kata hebat, sahabat Nabi punya taat ni memang lain macam, luar biasa. Kita jangan katalah tuan-tuan, mereka pergi berjihad, berperang, itu susah sangat tu. Kan? Kita ni pun memang tak minta lah kan, kalau berlaku perang ke apa semua. Kita buat satu contoh. Tunduknya para sahabat kepada Nabi SAW, ia sehingga menyebabkan mereka mampu ingat apa saja yang Nabi sebut. Apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW, mereka boleh ingat, boleh hafal spontan. Sekali Nabi sebut. Kan? Sekali sebut tu ingat. Dan ini bukan benda yang mudah tuan-tuan. Saya cakap terang lah, saya pun tak ada kemampuan tu. Dengar sekali terus ingat dalam masa yang sama, boleh ceritalah kat orang. Dan ini tuan-tuan apa yang kita sebutkan dengan istilah hadis. Hadis ni tuan-tuan kena ingat, zaman itu ia dihafal, ia diingat dalam keadaan tak ada benda nak baca. Mana ada buku hadis nama tu? Zaman itu tuan kena ingat, tak ada benda yang boleh ditengok sepenuhnya daripada ingatan dan sepenuhnya daripada apa yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Dia bayangkan sekali dengar terus ingat, sekali Nabi cakap terus benda tu boleh masuk dalam memori. Dan itu antara contoh dahsyat dan luar biasanya sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia nak bagi faham tuan-tuan, saya nak sebut sikit, terutama kaum bapa di depan ni lah. Kaum bapa di depan ataupun abang-abang di depan ni, kebiasaan tuan-puan nak tengok hebat tak hebat sahabat boleh hafal hadis. Kita kalau buka kitab-kitab hadis, termasuk yang kita akan jumpa adalah khutbah-khutbah Nabi. Nabi khutbah kan, confirm sekali je. Nabi khutbah confirm lah, tak boleh play balik kan. Mana nak play balik dah, tak ada rakam. Tapi khutbah tu kita boleh jumpa dalam kitab-kitab hadis. Dan cuba bandingkan dengan zaman sekarang tuan-tuan. Ni kawan ibu ni boleh tanya suami-suami kan, apa agaknya khutbah gitu. Kalau kata ditanya kan, mau bini kena marah balik. Awak dah tahu kau pergilah sembahyang Jumaat, bertanya saya pula. Kan, yang sebenarnya lelaki awak tidur. Dia punya tidur waktu khutbah ni malam macam timing itu kena. Khatib naik dia turun. Kan, khatib turun dia naik. Dia punya timing tu memang kena naik turunnya orang kita ketika khutbah. Dan memang dahsyat memang kau ibu memang tak pernah rasa lah dia punya seronok dan sedap tidur tu khutbah, hatta dekat beranda luar yang panas tu pun boleh tidur. Dengan syarat kat dalam khutbah lah. Dekat dalam khutbah kalau kata tidur tu panas ke terik ke okey, tak ada masalah kan. Ini nak katanya kita kalau boleh ingat tajuk khutbah pun dahsyat lah, tabik. Kalau boleh ingat beberapa poin khutbah tadi pun memang orang kata luar biasa dah. Tapi sahabat Nabi SAW ni bukan ingat poin, dia bukan ingat tajuk. Apa yang Nabi sebut tu ingat sebiji-sebiji, satu-satu. Dan apa yang hebat tuan sekalian, ia sampai beritahu pula kepada orang lain. Sebab itu kalau tuan-tuan solat di mana-mana yang ada, sini mujur tak ada yang ada di frame kan khutbah takhir Nabi tu. Banyak tempat yang frame kan tu. Ada yang sampai di frame kan dengan tembaga punya frame khutbah takhir Nabi SAW. Kalau jumpa dan tolonglah baca. Bayangkan macam mana sahabat boleh ingat khutbah Nabi, sekali je Nabi sebut. Mana banyak kali kan, tak ada replay, tak ada rakaman, tak ada main balik, tak ada. Tapi belum mereka ingat
Dan ini adalah gambaran betapa luar biasanya taatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Satu lagi contoh nak bagi faham tentang kalau ada yang hadir pada malam ini anak-anaknya dekat tahfiz, anak ke cucu kat tahfiz, cuba tanya dia orang ayat baru ni tuan-tuan. Kalau nak dia hafal, selalunya semak ayat baru dengan ustaz ni lepas subuh. Ni kalau tahfiz yang tradisional, saya tak tahulah kalau MRSM ke ABPI ke, saya tak tahulah. Kalau yang biasa-biasa tahfiz, selalu tasmih ayat baru lepas subuh. Masalahnya hafal ayat baru tu dah mula daripada lepas asar semalam. Selalu lepas asar semalam tu adalah ulang dulu bagi betul bacaan. Mana bagi atas, mana bagi bawah, mana hum, mana kum, mana qala, mana perkataan-perkataan tu dibetulkan selalu lepas asar. Start menghafal ayat baru selalu dekat tahfiz lepas maghrib. Lepas maghrib, kalau tuan-tuan puan tak ada kerja, pergilah ziarah mana-mana tahfiz, selalunya bising waktu tu. Baby bukan bising je ni lah kan. Dia bising maksudnya memang tengah ngaji semua. Sana baca sini, tengah hafal apa semua. Memang lepas maghrib yang paling bising lah. Lepas isyak makan, sebelum tidur akan ada lagi hafal ayat baru. Dan besok dan sebelum daripada tasmih lepas subuh tu, dia memang dah bangun awal lah. Tuan-tuan kalau kat rumah boleh bangun pukul 5 pagi, janganlah rasa hebat sangat. 5 pagi tu dah tahfiz, orang kata dah duduk kat meja Quran dah. Dia akan bangun awal pada itu lagi. Di maknanya hafalan ayat baru yang semak lepas subuh tu dah dihafal lepas maghrib, kemudian sebelum tidur, kemudian bangun tidur, kemudian semak lepas subuh. Itu pun ada lagi yang salah. Waktu semak dengan ustaz tu ada juga yang masih tertukar. Itu yang kalau dulu waktu zaman saya tu, zaman beli rotan lah zaman sekarang tak tahu lah kot. Kalau rotan datang lah surat saman kan. Dia zaman dulu memang lepas subuh tu sini meraung, sana menangis, sini melalak. Sebab apa kena beduk lah kan. Kena rotan lah sebab apa tak ingat. Dah hafal daripada semalam pun salah lagi. Dah ulang daripada petang malam pun ada lagi yang tersilap dan sebagainya. Itu nak bagi contoh tuan-tuan. Begitulah susahnya menghafal ayat Allah SWT. Dia jangan main komplain je kan. Apa engkau ni lembab sangat menghafal kan. Bila jumpa anak jarah ke apa ke, bagi semangatan. Anak tu tak menjawab tu mujur tu. Banyak sangat bunyi, bapak bagi menghafal sendiri kan. Suruh mak masuk tahfiz lah kan. Berapa banyaklah bunyi mak aku ni. Itulah kata menghafal Quran tidaklah mudah. Dalam keadaan begitu pun nak boleh ingat tasmih ayat baru lepas subuh tu, itu bahkan masih lagi berbeza dengan menghafalnya para sahabat kan. Sahabat Nabi mana ada tasmih. Tuan-tuan tak pernah jumpa hadis Abu Hurairah datang ke Nabi tasmih hadis malam. Abu Hurairah ni jawab, benda baca hadis malam. Tak ada mereka hafal tu memang begitulah. Terus mereka ingat apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, balik kepada isu tadi, perkara pertama kita nak sebut, secara rupa, secara wajah dan bentuk fizikal, maka Nabi SAW adalah manusia, insan yang terpaling sempurna rupa bentuknya, bahkan lebih daripada Nabi Allah Yusuf AS. Nabi sebut separuh je Nabi Yusuf tu sebenarnya. Cuma bezanya, apa yang ada pada Nabi itu tidak menimbulkan perkara-perkara yang tak baik, hawa nafsu, maksiat-maksiat dan sebagainya. Orang tengok Nabi, yang timbulnya adalah ketaatan. Dia punya taat yang lain macam betul, sampai boleh ingat apa je yang Nabi sebut. Jadi kalau ada kau ibu terutama di belakang, kau adalah mungkin nak amalkan surah-surah ke, bagi anak rupa elok ke, bagi baby rupa semenggah ke, jangan lupa dalam Quran pun ada surah Muhammad juga. Kan, kau kata Haji Mna nak baca surah Yusuf, baca juga surah Muhammad. Kau dapatlah elok sikit rupa anak tu kan. Dalam masa yang sama, itulah selalu tujuan orang baca surah Yusuf tu, nak bagi anak rupa elok sikit, lain sikit. Sedangkan sempurnanya rupa manusia itu, yang terbaiknya adalah rupa Nabi kita SAW. Dan dalam Al-Quran pun ada surah Muhammad, lebih tepat lagi dalam juzuk yang ke-26. Dia boleh tengok sendiri Dan sebenarnya surah Muhammad lagi pendek kan. Boleh kata bersyukur tu surah Yusuf panjang. Kau nak baca surah Yusuf takut-takut tak habis baca kot. Bacalah surah Muhammad kan. Kau nak anak rupa elok sikit, kerana itulah rupa yang terbaik, iaitu rupa Nabi kita SAW. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan sekalian, ini perkara pertama yang perlu kita jelas. Maka dalam yang kita selawatkan itu,
Kejap lagi bakal sambung juga dengan nasyid berkaitan dengan Nabi SAW. Maka kita bayangkanlah, yang kita duk muliakan, yang kita duk besar-besarkan ini bukan mata-mata manusia yang darjat tinggi, orang paling bertakwa, tapi secara jasmani, secara rupa pun adalah rupa terbaik sebenarnya. Dan kalau kata nak compare dengan Arab-Arab pun tak ada yang sampai ke tahap sempurnanya rupa Nabi SAW. Itu yang pertama. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bila kita sebutkan Nabi SAW, saya yakin ramailah pernah dengar. Dan kalau tak pernah dengar pun, inilah kita nak sebut. Nabi SAW kerasulan itu bukan semata-mata ada wahyu, jumpa malaikat, dapat Quran dan sebagainya. Yang kedua, tuan kena ingat, Nabi juga sebagai seorang Rasul ada tanda secara fizikal. Ni dekat badan ni, dekat badan Nabi SAW ada tanda secara fizikal yang digelar oleh ulama sebagai cop kenabian. Bukan cop surat tu. Kalau saya cop tu saya kat rumah banyak. Bukan cop surat tuan, bukan cop-cop macam pejabat tu. Cop kenabian ataupun bahasa Arab sebut khatamun nubuwah. Ia adalah perkara yang melibatkan jasad Nabi, yang kalau macam kita dan cop kenabian ni kalau tak faham, nak faham seumpama tanda lahir kat badan. Kan ramai kita ada tanda lahir kan, lahir-lahir dah ada parut. Ada orang tanda lahir dia ada daging lebih. Saya pernah jumpa ada orang kat tangan, tak tangan dia macam ada jari yang ke-6. Dia tak buang lah tu kan. Jadi bila dia tak buang tu nampak lah memang nampak macam ada daging lebih. Itu biasanya memang dari lahir kita ada. Lahir-lahir memang dah ada dekat leher lah, dekat perut lah, daging lebih lah. Kadang ada orang dia punya telinga berbentuk lain, ada orang dia punya tangan berbentuk lain. Itu pada kita tanda lahir. Tapi kata Nabi SAW, tuan-tuan, pada jasad Nabi itu adanya cop kenabian ataupun khatamun nubuwah. Jadi macam mana bentuknya? Ini boleh tengok dalam, boleh Google pun sekarang. Cop kenabian di badan Nabi SAW itu lokasi di mana? Ia lebih tepat lagi terletak di antara dua bahu Nabi SAW, betul-betul latar belakang. Dia macam belakang kita dan antara dua bahu atas tulang belakang itulah adanya, terletaknya cop kenabian khatamun nubuwah. Yang diriwayatkan oleh para sahabat, bentuk cop kenabian itu dalam bentuk daging timbul yang bulat. Bayang ni kan, daging timbul bulat atas belakang, dan itu disebutkan bukan tanda lahir, bukan bisul kan, apa lagi bukan daging lebih apa semua, tapi itu adalah khatamun nubuwah, cop kenabian yang ada pada jasmani Nabi SAW. Di mana tak nak bagi tahu, jadi Nabi, jadi Rasul ni bukan boleh main hembuh je kan. Zaman sekarang pun ada kat orang mengaku jadi Nabi. Dulu kalau tuan-tuan pun ingat yang Nabi Melayu tu sampai letak jawatan, kan, dia ingat apa, MB ke apa kan, dia ingat YB boleh letak jawatan. Bila kena tangkap, kena dakwa, boleh letak jawatan dah. Ini bukan jadi Rasul, jadi Nabi ni boleh main borak, main hembuh, main mengelat, main merapu je. Kalau Nabi SAW bahkan ada secara fizikal tanda pada tubuh badan dan jasmani baginda SAW. Dan cop kenabian ni lah, bayangkan tuan-tuan, bila dia atas belakang antara dua bahu, maknanya apa tu? Maknanya benda itu duduk di dalam baju. Ni satu lagi bukti sahabat mentaati Nabi ni memang lain macam tu. Yang kebiasaan tuan, kalau kita ni kan, saya yakin memang kamcing ni kan, program ni pun Masya Allah hebat. Saya sebelum datang ni pun saya tengok kat Facebook surau, hebat sungguh program surau ni Tapi rasa-rasa yang dah kamcing, yang memang dah geng ni, baik jiran satu lorong ke satu taman, agak-agak kita tahu ke dalam baju kawan-kawan ni kan, ada panau kat sebelah sini, ada hitam-hitam sikit kat sebelah kanan, ada daki banyak pada aku lagi. Mana ada kan dalam baju tak ada ingin kita nak tengok kan. Berpandai engkau lah, janji kau wangi sudah lah kan, janji jangan busuk sangat, tak apalah. Tak ada kita tahu benda dalam baju orang ni, tak teringin kan, tak terfikir kita nak ambil tahu benda dalam baju orang. Tapi sebaliknya, dalam keadaan begitu, sahabat-sahabat Nabi SAW bahkan mereka dapat tahu dan dapat cerita kat kita pula perkara yang duduk di dalam baju Nabi SAW, iaitu lebih tepat lagi khatamun nubuwah, cop kenabian. Dan kalau tuan-tuan baca dalam hadis, ada sahabat yang sampaikan dia usaha nak cium khatamun nubuwah tu. Ada hadis diriwayatkan
dalam majlis macam ni lah tapi mungkin duduk rapat-rapat, Nabi mungkin duduk bawah kot. Sahabat tu kata, aku duduk di belakang Nabi dalam kuliah tu, kalau aku nak cium khatamun nubuwah tu boleh sangat. Nak katanya benda dalam baju pun mereka tahu bila melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Kita kalau takat jiran-jiran mana lah kita ambil tahu benda dalam baju tu. Ini pada kita tak termasuk kan, kamcing ke, geng ke, kerabat ke benda kan, dalam baju tak adalah kita nak sibuk. Tapi itulah sebaliknya, bahkan ia diketahui oleh para sahabat dan kita beruntung sampai kepada kita hadis-hadis ni. Lebih lanjut tuan-tuan boleh cari inilah, boleh google pun, memang banyak hadis sahih menyebutkan tentang cop kenabian. Dan persoalan tuan sekalian, bila kata-kata itu adalah cop kenabian walaupun daging timbul, jadi mungkin kita rasa macam tak ada beza dengan tanda lahir. Tak apa beza Ustaz dengan tanda lahir? Orang pun ada agak daging lebih lah, ada parut lah, ada itu ada ini. Beza kan? Ulama menyebutkan apa perbezaannya cop kenabian itu dengan tanda lahir kat badan kita, dekat badan tuan-tuan puan. Perbezaannya adalah cop kenabian di tubuh Nabi itu walaupun dia berbentuk daging lebih, dalam masa yang sama itulah yang diperhatikan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Ada cerita sedih tuan, saya nak kongsi sikit memang pun ditakdirkan Allah, Rabiul Awal dan jangan lupa ini bukan sekadar bulan Nabi lahir, tapi Rabiul Awal juga bulan Nabi wafat. Nabi meninggal juga pada bulan Rabiul Awal pun sama hari Isnin juga. Nabi kata aku dilahirkan hari Isnin, dzalika yaumun wulidtu fihi. Nabi wafat pun hari Isnin. Rabiul Awal pun Nabi meninggal juga, Rabiul Awal pun Nabi lahir. Jadi apa yang menariknya, ketika hari Nabi wafat dan waktu tengah sedih tu, bayangkan punya sedih. Orang yang paling garang dekat Madinah, Sayyidina Umar sampai mengamuk-ngamuk dia. Sampai dia kata, siapa mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal leher dia. Dalam masa yang sama, yang paling tenang Sayyidina Abu Bakar. Masalah dan bila Nabi wafat, Nabi tu yang paling mulia kan, siapa nak sahkan? Zaman tu tak ada doktor, ambulan, klinik kesihatan, hospital besar, hospital swasta, hospital kecil, tak ada zaman tu. Dan kalau melibatkan orang lain tak ada masalah. Kalau melibatkan orang lain, Nabi boleh sahkan kan, hukum orang meninggal ke apa-apa benda kan, Nabi boleh sahkan. Apa-apa jadi sahabat boleh tanya Nabi, apa-apa isu boleh rujukkan Nabi. Masalahnya Nabi yang wafat ni, macam mana nak sahkan? Kalau macam kita kan, kalau tuan-tuan puan yang selalu pernah uruskan jenazah, saya tengok dekat TV pun ada khairat kematian juga kat sini pun, antara benda yang paling penting tak urus jenazah ni, salah satunya nak ke bumi orang mesti kena ada permit polis. Jangan main korek je lubang kubur tu kan. Tahu-tahu dah ada lubang kubur kan, apa ada orang meninggal, tak boleh kan, dia kena permit polis keluar dulu. Maknanya polis kena tahu walaupun meninggal tu biasa ke, meninggal tua ke, meninggal memang tak ada apa-apa kes bunuh ke, mesti ada permit polis baru boleh gali lubang kubur. Ni nama kita ni. Di mana tak boleh nak main ke bumi je, tanam belakang rumah lah, tanam depan rumah lah, tak boleh. Itu nama kita ni. Maknanya nama kita, dan nak sahkan kematian, nak dapat permit polis itu kena ada pengesahan dulu. Doktor sahkan dia meninggal pukul berapa, hari apa Masalahnya bila Nabi wafat, siapa nak sahkan? Akhirnya datanglah buah fikiran daripada sahabat-sahabat supaya apa? Supaya keluarga Nabi SAW tengokkan di belakang badan Nabi itu adakah masih wujud cop khutbah tersebut. Cop kenabian khatamun nubuwah tu ada lagi ke tidak? Pada hari Nabi wafat tu disuruh keluarga Nabi tengok. Ini dan buah fikiran yang sahabat dapat. Yalah, siapa nak sah kan? Tak ada dah orang Nabi lain waktu tu, dan mana ada ulama lain. Dia tak macam nama kita kan. Zaman kita kalau ulama ni tak ada jawapan, boleh tanya ulama lain. Bank-bank Islam kat Malaysia ni pun ramai penasihat syariah hanya ulama luar Arab kan? Dan walaupun bank kat Malaysia penasihat syariah dia ulama luar. Zaman tu mana ada ulama lain lah. Zaman tu Nabi lah yang paling hebat. Maka akhirnya apa yang berlaku? Ketika mana keluarga Nabi SAW melihat cop kenabian tersebut kan, bila tengok kan di badan Nabi SAW khatamun nubuwah tu, akhirnya apa yang berlaku? Riwayat menyebutkan rupanya pada pagi wafatnya Nabi SAW, bila dilihat cop kenabian tersebut, bahkan dia telah hilang dan lenyap.
Tak ada dah rupanya khatamul nubuwah itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi meninggal, ia seolah-olah disahkan dengan apa? Disahkan dengan lenyapnya cap kenabian tadi. Itu baik tu baik tu ia tak disebut sebagai tanda lahir. Baik tu dia tak dianggap sebagai daging yang memang ada kat badan, tapi itu cap kenabian. Sebab apa? Sebab bila Nabi wafat, maknanya kenabian pun berakhir. Bila kenabian berakhir, maka cap itu pun diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beza tuan-tuan puan. Jadi kalau kata kita yang hadir pada malam ni, baik bapa-bapa di depan, baik kau ibu di belakang, kalau ada tuan-tuan puan memang kat badan kita kan ada tanda lahir ke apa benda ke, itu jangan risau tu. Yang tanda lahir kat badan kita tu memang jangan kita pening-pening, dia ada waktu bila pun. Kita terbaring ke, terlentang ke, tergolek ke, kita nak meninggal ke, jangan risau, jangan duk cek pula jangan ada yang perasan pula, cek tanda lahir ada lagi ke tidak. Hilang dah, tak sangka bapak aku ni. Jangan perasan tuan, kita ni orang biasa, tak payah duk cek dah tu. Kau kata meninggal kali pun, pergi jumpa doktor, jangan dia tengok pula dia punya tanda lahir tu. Tanda lahir kita memang tanda lahir, itu bukan cop kenabian ke apa, itu memang apa yang ada kat badan kita. Itu bezanya. Bila kita lihat apa yang melibatkan Nabi SAW, dia bahkan ada perkara yang bersifat jasmani. Dia jangan kita ingat kerasulan kenabian ni semata-mata wahyu, semata-mata adanya Jibril datang jumpa. Nabi Rasul ni semata-mata ada kitab. Sebenarnya dia bahkan melibatkan rupa, melibatkan fizikal. Nabi Rasul ni bahkan kehormatannya melibatkan benda-benda secara jasmani. Dia baik tu tuan, saya nak pesan lepas-lepas ni kalau ada lah, lepas pada ni tuan, kalau ada lah diviralkan lagi kononnya ada ajaran mimpi sekian-sekian lah kan, ajaran Nabi beranang lah contoh kan, Nabi Melayu lah apa benda kan, tolonglah kita orang kata tegas sikit kan, janganlah mudah sangat goyang. Bawang kita ni memang macam tu dia punya mudah goyang macam tak belajar dari bata. Dia punya mudah goyang macam tak belajar rukun iman, rukun Islam. Asalkan ada je video yang pelik-pelik, asalkan ada je lah benda-benda viral, dah mula goyang. Ustaz macam mana ustaz? Katanya esok-lusa nak keluar dah dajjal kan, katanya esok-lusa ada orang mimpi sekian-sekian. Ni termasuk kalau tuan-tuan pun ingat lagi tu, seorang perempuan yang kononnya dia mimpi macam-macam, sampai ajaran ni pun ajaran mimpi apa tu kan, ajaran mimpi apa tu. Dibayangkan orang tu, perempuan tu bukanlah ada rupa yang elok pun tapi tersebar habis kononnya dia mimpi tu mimpi ni. Lala akhirnya bila dia buat operasi oleh pihak Jabatan Agama, punya lawang kita dan punya mudah goyang. Bila dia buat operasi, perempuan ni dah dibuat majlis taubat dia pun, dia dah bertaubat dah. Tapi nak cerita dan bayangkan waktu operasi dia buat tangkapan apa semua tu, bayangkan pihak Jabatan Agama dapat kesan dia bukan sekadar sampaikan ajaran-ajaran pada mimpi saja, rupanya dia bahkan berjaya mengumpul kutipan dan sumbangan yang tak kurang daripada 70,000 kan. Orang dah bagi dia duit 70,000 kan, padahal mengapunya tu je, dah modal Ailio je kan, mengapu sana mengapu sini 70,000 dapat. Seorang ni pun jenuh nak kumpul duit kan. Ni kumpulan nasi dia menjenuh menasib nak dapat 70,000 tak tahu bila ni kan. Kalau kita 70,000 jenuh kerja pagi petang siang malam, kalau bawa motor tu jenuh kena langgar lah. Kejap jadi panda, kejap jadi hijau, kejap jadi pink kan. Jadi hijau jadi pink, nak jumpa 70,000 pun jenuh. Dia modal Ailio je. Punya lekeh orang kata macam low class betul kita ni. Sampai banyak tu perempuan tu berjaya kumpul hanya dengan modal Ailio gitu je. Konon ajaran mimpi lah, gitulah, ginilah. Yang kita jenuh kerja. Sampai anak bini pun dah tak kenal rupa kan. Siapa ni rentung semacam je kan. Rupa yang gelap tu lagi kita kan. Sebab apa? Duk bawa motor kerja je. Sampai gelap dah tu lagi. Anak pun tak kenal siapa dah. Itu susah nak kerja. Kita nak cari duit punya payah 70,000, orang lain jual Ailio je sampai macam tu dia kumpul. Ini saya dah sebut kan. Lepas pada ni memang confirm akan ada lah macam-macam tahapul lagi ajaran. Tolonglah jangan mudah dengar kan. Orang kata macam benda-benda asah gitu pun goyang benar kita. Sampai boleh hulur duit, bagi sumbangan apa semua. Sedangkan apa yang Nabi tinggalkan tu dah sempurna dah. Tak ada apa kan, benda-benda ayat Quran bertambah tak ada dah. Ayat Quran tu dah sempurna habis dah. Dan kita pun tahu
bahawa Nabi kita pun adalah Nabi terakhir, ya? Nabi SAW adalah Nabi terakhir. Tak ada dah apa-apa ajaran baru pun semua tak ada, selesai dah semua. Nah, ini yang kedua kita sebut, bahawa Nabi SAW kesempurnaannya turut melibatkan secara jasmani adanya khatamun nubuwah di tubuh baginda SAW yang lenyap, hilang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Baik muslimin muslimat, tuan-tuan puan sekalian. Kemudian yang ketiga, nah ni harap je ingatlah, yang pertama tadi kita sebut rupa Nabi kita adalah rupa yang paling sempurna hatta dibanding dengan Nabi Yusuf sekalipun. Yang kedua, di tubuh Nabi SAW bahkan ada tanda jasmani. Kerasulan ni bukan boleh klaim dengan ilio saja, kerasulan ni benda yang terlalu mahal, ada tanda jasmani kat badan Nabi pun. Kemudian yang ketiganya, muslimin muslimat, tuan-tuan puan sekalian, bagaimana kerasulan dan kenabian itu juga ia melibatkan perkara-perkara yang berunsurkan kepayahan dan kesusahan. Kerasulan ni bukan benda yang melibatkan kemewahan, jadi kaya, jadi mewah ataupun jadi banyak duit. Ni pun satu ciri juga tuan. Lepas ni kau ada siapa-siapa lagi mengaku pasal ajaran apa semua, kalau tiba-tiba dia lah kaya pada kita lagi, dalam keadaan konon dia ajaran itulah, ajaran inilah, jaga-jaga. Sebab apa? Sebab kebiasaannya kerasulan dan kenabian mereka ni sinonim dengan kemiskinan. Rasul Nabi ni sinonim dengan orang yang susah, tak ada duit, orang yang berhadapan dengan macam-macam dugaan dan bukannya kekayaan. Dan inilah kebanyakan rasul-rasul, melainkan adalah 2-3 orang kan. Ada kan rasul yang kaya. Yang paling terkenal siapa kan? Rasul kaya iaitu Nabi Daud AS dan anaknya Nabi Sulaiman kan. Itu orang kata itu istimewa lah, special. Nabi Daud, Sulaiman, dua-dua ni rasul yang kaya. Tapi selain daripada 2 orang rasul mulia ni, kebanyakan rasul lain memang susah, dugaannya banyak. Dan ini yang juga melibatkan Nabi kita. Tuan-tuan puan sekalian, selalu kita baca sirah Nabi kan, kalau apa yang kita baca, dugaan Nabi ni banyak musuh, Abu Jahal, Abu Lahab, segala macam abu kat Mekah kan, macam-macam abu kat Mekah tu. Pindah Madinah, Yahudi lah banyak musuh. Satu perkara tuan-tuan puan, sama ada kita puasa ataupun tidak, sebenarnya dugaan ujian kata Nabi ni juga melibatkan anak-anaknya. Anak-anak Nabi dan sebenarnya memang dugaan daripada Allah Ta'ala. Sedih kalau kita baca Dia bukan maksud dugaan anak Nabi itu jadi orang tak baik, dan memang baik belaka. Anak Nabi memang terbaik akhlaknya. Tapi dugaan dalam bentuk apa? Hakikatnya anak-anak Nabi SAW memang sebenar-benarnya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa tuan-tuan, kalau ada orang kita diuji macam Nabi, anak-anak tu mau, kalau tak gila pun dah sewil lah kot kan. Kalau kata tak sewil pun mungkin dah masuk Tanjung Rambutan kot Makna Nabi dan secara lahirnya ramai. Yang selalu kita kata anak betul Nabi 7 kan. Sepatutnya mula malam ni tolong kita betulkan anak Nabi, kita ambil semua sekali termasuk anak angkatnya. Dia sepatutnya anak Nabi tu 8. Anak angkat Nabi yang namanya Zaid tu, Zaid bin Harithah, kalau kita baca dalam sirah Zaid itu Nabi dah bela sebelum dapat anak sulung. Asal ceritanya anak angkat Nabi Zaid itu hadiah daripada Khadijah. Kan macam kita ada hantaran kan. Dah lah ada hantaran, dulang tu kena jumlah ganjil lah dah. 5 balas 7, dah lah ganjil kan, kena balas lah tu. Ni hadiah ke bukan dengan hadiah betul, tak payah balas-balas, dah kena balas lah. Kita punya hantaran gitu kan, tak balas kan lain macam. Dia kalau zaman dulu rupanya hadiah tu termasuk, zaman tu ada hamba-hamba lagi. Khadijah hadiahkan hamba kepada Nabi Zaid tu lah. Dan Nabi seorang yang mulia, Nabi bebaskan Zaid itu, Nabi jadikan anak. Dia total anak Nabi dan termasuk anak angkat 8. Zaid tu boleh kata anak sulung lah sebab Nabi dah bela Zaid sebelum dapat anak pertama. Dan bayang tuan kalian, anak 8 kalau duduk di KL Selangor ni boleh kata ramai. Lagi kalau ustaz lah kan, wih tak ada kerja lain ustaz ni, anak sampai 8 kan. Ini bukan saya, anak saya 3 kan, anak ustaz lain kan. Kita kalau orang anak sampai 7, 8 kita panjang semacam kan, ini tak ada kerja lain ke apa kan, tak ada TV kat rumah ni. Itu nak kata kan, zaman sekarang pun anak 7, 8 tu ramai. Tapi bayangkan dalam masa yang sama, ketika wafatnya Nabi SAW, jangan tak tahu tuan-tuan, anak Nabi yang masih hidup hanyalah Fatimah seorang saja. Daripada 8 itu, 7 je pada tu yang masih hidup, yang menghadap Nabi wafat hanya Fatimah.
Yang bermaksud 7 lagi anak Nabi yang lain semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Dan maknanya Nabi itu dalam keadaan hidup baginda menguruskan kematian anaknya 7 orang. Pas seorang, meninggal kecil pun ada, meninggal besar pun ada. Waktu Nabi meninggal, Fatimah seorang tinggal. Dan ini dugaan yang berat tuan-tuan. Kalau jadikan kita tak tahu jadi apa lah. Mau salahkan Tuhan je lah kot. Ya Allah, tak ada orang lain ke Allah. Lepas aku, anak orang lain gemuk sihat, anak aku mati kerja. Kan? Kalau kita jadi gitu kan apa je? Apa rasanya tu? Dia sebab itu kan saya suka pesan. Kalau ada yang hadir malam ni mungkin tengah business down ke apa-apa saja masalah sampai depresi ke apa kan, banyaklah baca sirah. Sebab selalu orang pesan kan, orang yang ada masalah stres depresi ni banyak ke semayang lah, banyak ke ibadah lah. Kita jangan lupa satu cara untuk release kita punya masalah mental dan kita punya tekanan, banyakkan baca sirah. Tak ada apa sebenarnya kita lalui tu. Bayangkan Nabi pun lagi berat. Daripada anak 8 Nabi meninggal, anak tinggal seorang je. Dan itulah tuan-tuan, realiti yang dihadapi oleh Nabi SAW. Saya ni pun anak hidup lagi. Kalau kata tuan-tuan yang hadir kalau pernah lalui mungkin seorang dua lah kot. Ustaz, anak saya dah meninggal, Ustaz, meninggal waktu kecil. Kan? Tapi kita kalau pernah lalui pun mungkin seorang dua je. Anak meninggal kalau 5 orang pun dah pelik dah dengarnya. Anak saya dah 5 orang mati dah, Ustaz. Itu pun pelik dah kita dengar kan. Wih, lain macam ni anak 5 nak mati. Tapi sebaliknya Nabi SAW 7 orang anak yang meninggal. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, Fatimah itu pun tidaklah panjang umur. Kalau kita baca dalam sirah, waktu Nabi wafat tinggal Fatimah aja. Fatimah meninggal bila? Fatimah meninggal genap 6 bulan selepas Nabi SAW wafat. Maknanya Nabi meninggal tambah 6 bulan, lepas tu siapa pun tak ada dah. Anak Nabi semua dah wafat. Betul-betul orang kata mengikut Nabi sungguh. 7 orang dah meninggal waktu Nabi hidup. Yang Fatimah tu umur 6 bulan dia panjang daripada umur Nabi. Lepas tu dia pun meninggal juga. Ini tuan-tuan puan, saya pesankan sungguh-sungguh, kalau kita ada masalah, ada apa-apa problem, sampai depresi, sampai stres dan sebagainya, ingat, bacalah sirah Nabi SAW. Nabi kita pun luar biasa dia punya dugaan tu. Saya rasa orang macam kita memang tak sanggup kan. Anak pas seorang mati, yang lelaki mati, yang perempuan mati, yang kecil meninggal, yang besar meninggal. Antara yang sedih dan kalau kita baca anak Nabi ni, 2 orang anak isteri Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kalau siapa yang tahu, gelaran Sayyidina Osman ni Zunnurain. Zu ni maksudnya yang mempunyai, Nurain ni 2 cahaya. Dipanggil 2 cahaya sebab apa? Sebab Sayyidina Osman isterinya 2 orang anak Nabi pun dua-dua meninggal waktu Sayyidina Osman masih hidup. Dan dua-dua itulah yang sebenarnya anak Rasulullah SAW. Maknanya Sayyidina Osman tu menantu Nabi. Memang semua kan, kalau kita perasan 4 khalifah tu semua keluarga Nabi tu. 2 daripada khalifah bapa mertua, 2 daripada khalifah menantu Nabi. Ni boleh buat kuis ni. Kalau saya tanya ni, siapa jawab kirimkan surau kan, apa hadiah yang ada. Boleh buat kuis kan. Siapa 2 bapa mertua Nabi daripada khalifah, siapa dia 2 menantu Nabi daripada khalifah. Ini kita lihat Sayyidina Osman 2 orang dia kahwin dengan Nabi, 2 meninggal pada usia yang muda. Dan inilah tuan-tuan perkara yang menjadi penutup kepada pembincangan kita pada malam ini, bahawa pada akhirnya kalau betul kita ni mencintai Nabi SAW, umat Nabi SAW, kena ingat yang Nabi lalui itu terlalu berat. Nabi duk ingatkan kita tuan dalam keadaan Nabi itu menghadapan dugaan yang terlalu besar. Dan apa saja yang kita lalui tak terbanding pun dengan dugaan-dugaan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan sempena dengan bulan Maulud juga, sambutannya juga, mungkin boleh dibuatkah aktiviti lepas ni ke, kan? Baca sirah Nabi, macam mana dugaan cabaran baginda. Nabi punya dugaan bukan dengan musuh-musuh je, termasuk dugaan kata Nabi ni anak-anaknya. Dan last saya dah sebut kan, ada pula ditakdirkan Allah seorang anak Nabi tu meninggal, kebetulan berlaku apa? Kebetulan waktu yang sama berlakunya gerhana matahari. Ni hadis sahih. Kalau tuan-tuan pernah ikut solat gerhana, confirm hadis ni khatib akan baca. Memang salah seorang anak Nabi itu waktu meninggal, anak lelaki, gerhana berlaku. Yang menarik dan dalam keadaan gerhana tu pelik kan. Kita kan biasa gitu
Kalau orang meninggal ada sampai tunggu bila nak hujan ni. Orang alim meninggal ni. Kan kita sampai ada macam tu. Bila orang alim ke siapa meninggal mesti kita paling-paling pun kena mendung, kena hujan. Kalau tak hujan, tak mendung macam tak cukup alim lah orang tu kan. Ini masalah kan, jangan kita kait gitu. Dia nak hujan, tak hujan, tak hujan. Dan inilah apa yang berlaku ketika wafatnya anak Nabi itu berlaku gerhana. Rupa-rupanya ada orang cakap belakang. Ada sahabat-sahabat yang kaitkan, ini agaknya memang langit pun sedih lah ni. Elok-elok cerah sampai gelap anak Nabi meninggal. Itu orang cakap-cakap belakang tu, akhir Nabi dapat tahu apa yang berlaku. Bila Nabi dapat tahu ada orang cakap belakang kaitkan kematian anaknya dengan gerhana tu, akhirnya waktu khutbah Nabi marah. Nabi ni yang tegur sampai Nabi kata dalam hadis sahih tidak ada hubungan dan kaitan di antara kelahiran dan kematian dengan berlakunya fenomena alam, gerhana dan sebagainya. Dia lepas ni jangan kita ingat kena orang yang baik-baik meninggal mesti kena hujan kan. Orang baik-baik meninggal mesti kena gerimis. Dia akan jadi masalah tuan. Memang problem. Kalau tiba-tiba yang meninggal tu penyangak lah. Kan? Satu kampung yang doa ni mati cepat, tiba-tiba dia mati tu hujan pula itu. Sudah. Dia ni mati baik ke apa ni kan? Memang tak guna je orang mati hidup. Tiba-tiba waktu dia mati hujan lah. Hari Jumaat pula mati je. Confuse lah kita kan. Dia tahu itu bukan tanda penting tu. Alangkah Nabi pun meninggal hari Isnin, bukan hari Jumaat Alangkah anak Nabi meninggal ada berlaku gerhana pun Nabi tegur. Tak ada kaitan dan hubungannya tu. Dan inilah apa yang dapat sama-sama kita kongsikan pada malam ni. Agenda kita banyak lagi lepas ni. Jadi kita beri laluan lah untuk agenda-agenda kita yang seterusnya. Yang saya doakan tuan-tuan puan, sedikit perkongsian kita, sedikit apa yang disampaikan ini adalah manfaat, adalah kebaikan dan adalah perkara yang dapat kita pegang. Terutamanya kalau benar-benar kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah barakah daripada majlis kami ini, menambahkan ingatan dan cinta kami kepada Nabi SAW. Ya Allah Tuhan kami, dengan usaha yang kami lakukan ini daripada sebelumnya, dijadikan asbab menambahkan kasih dan cinta kami kepada Nabi SAW. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami dari kalangan umatmu yang terpilih, mendapat syafaat Nabi-Mu di akhirat ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.